Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 1 Mei 2023. Cubaan dan strategi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dilihat berlaku setiap bulan. Perkara itu didedahkan Anwar Ibrahim sendiri yang menyifatkan desas-desus mengenai komplot untuk menjatuhkan kerajaannya adalah tidak berasas sama sekali. Malah, beliau memberi keyakinan bahawa kerajaan perpaduan hasil gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sarawak serta lain-lain hari ini masih cukup kuat. Dalam jawapan sama, Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun mahu kesemua jentera kerajaan memberi tumpuan penuh kepada tugas utama iaitu membangunkan negara dan rakyat selain tidak melayan pengigau yang mahu menjatuhkan kerajaan. Media sebelum ini melaporkan wujudnya desas-desus 10 ahli parlimen yang sebelum ini menyokong Presiden Persatu Tan Sri Muhyiddin Yassin terbabit dalam komplot menggulingkan kerajaan. Cadangan tambahan peratusan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bahagian majikan kepada 20% berbanding 13% akan dibincangkan oleh Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditemui di Majlis Amanat Hari Pekerja 2023 hari ini mengesahkan bahawa cadangan itu pernah dikemukakan namun ia belum dirujuk kepada Jemaah Menteri. Sebelum ini, Majlis Serangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia menggesa kerajaan untuk menaikkan kadar caruman KWSP bahagian majikan daripada 13% kepada 20%. Presidennya Datuk Muhammad Syafi BP Mamal berkata, cadangan itu adalah satu daripada 12 perkara yang dicadangkan pihaknya untuk ditangani kerajaan dan majikan dengan kadar segera sebagai hadiah sempena Hari Pekerja 2023. Setiap individu yang dijatuhkan hukuman berhak untuk memohon pengampunan. Itu jawapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditanya mengenai isu permohonan pengampunan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Anwar yang ditemui selepas menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini memberitahu setiap permohonan yang dilaksanakan itu akan diteliti dan disemak berlandaskan asas selayaknya tanpa prejudis sebelum dipertimbangkan lembaga pengampunan. Awal bulan lalu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO memohon pertimbangan agar Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahriyatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib Razak. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pertimbangan tersebut selaras dengan kuasa Seri Paduka Baginda yang diperuntukkan di bawah perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa memaklumkan hasratnya untuk menyertai PAS sekaligus berada di bawah Pergabungan Perikatan Nasional. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan yang ditemui media dalam majlis sambutan Aidilfitri Parlimen Kota Baru hari ini. Tambah Taqiyuddin, selain Anwar Musa, hasrat sama turut disuarakan lebih 20 bekas pemimpin UMNO lain untuk menyertai PN selain bebas menyertai PAS atau bersatu. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru itu turut memberi bayangan akan adanya bekas pemimpin UMNO yang bakal menyertai PN dan akan diberikan kerusi untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kerajaan diminta untuk mempertimbangkan keputusan bagi menyerap kira-kira 30,000 kaki tangan kontrak yang sudah berkhidmat lebih 10 hingga 15 tahun secara one-off ke dalam sektor awam. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat berkata, hal ini kerana pihaknya menerima aduan berkenaan isu kaki tangan yang telah berkhidmat lebih 10 tahun ditamatkan kontrak.
Menurutnya lagi, kaki tangan yang dibuang selepas berkhidmat lebih sedekat itu sebenarnya mampu untuk berkhidmat lebih 5 tahun lagi untuk diserapkan ke jawatan tetap. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa satu dasar berhubung kaki tangan kontrak sudah pun diluluskan kerajaan bagi membolehkan mereka diberi jawatan tetap apabila sudah berkhidmat 15 tahun ke atas. Setiap manusia melakukan kesilapan. Jangan tinggalkan komen timbulkan fitnah. Demikian luahan isteri kepada penyanyi Datuk Hatan yang mendedahkan suaminya bukan sahaja menerima kecaman dan makian daripada segelintir warganet, malah turut diugut bunuh dan santau. Datin Aryani Abidin, 52 tahun, memberitahu suaminya itu turut dihina sehingga ada yang menyamakan Hatan dengan Firaun kerana sikap riaknya seperti yang didakwa. Sehingga kini penyanyi memburu rindu itu tidak memberi sebarang penjelasan berhubung insiden tular tersebut. Pada Jumaat lalu, Hatan 58 tahun menerima kecaman teruk susulan menemplak pembaca berita Nur Syazwani Syaiful Syam yang dikatakan tidak membuat kajian sebelum bertanya soalan mengenai pemergian Mail ekspedisi. Kita beralih ke berita dunia. 18 pelancong maut manakala 33 lagi cedera apabila sebuah bas penumpang terjunam ke dalam gaung di barat Mexico semalam. Menurut laporan, pemandu bas terbabit dilaporkan hilang kawalan sebelum kenderaan itu terjunam ke dalam lembah sedalam beberapa meter di lebuh raya Tepic, Puerto Vallarta. Menurut Pegawai Perlindungan Awam Pedro Nunes, bas milik syarikat swasta itu dalam perjalanan ke Guayato Bitos dari Guadalajara sejauh 220 km. Sehingga kini siasatan berhubung insiden itu masih dijalankan dan kesemua penumpang merupakan warga Mexico. Seorang pelajar berusia 13 tahun dari Massachusetts berjaya menyelamatkan nyawa puluhan rakan sekelasnya dengan mengawal bas sekolah dinaiki mereka daripada terbabas selepas pemandunya tidak sedarkan diri. Dalam kejadian Rabu lalu, pelajar grade 7 Dylan Reeve dalam perjalanan pulang dari sekolah menengah Carter di Warren bersama 66 pelajar lain apabila pemandu bas itu tiba-tiba merasa pening dan pingsan. Reeve kemudiannya bertindak pantas dengan mengawal bas tersebut sebelum menghentikannya di kawasan tepi jalan di Masonic Boulevard selain meminta rakan-rakannya yang lain untuk menghubungi talian kecemasan 911. Tiada sebarang kecelakaan yang dilaporkan berhubung insiden itu dan pemandu bas tersebut telah dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan rapi. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, jawatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi. Halal Development Corporation HDC menjangkakan pengembangan saiz pasaran halal kepada 5 trilion US dollar menjelang 2030. Sasaran itu mengambil kira saiz pasaran halal pada 2020 yang bernilai 3 trilion US dollar. Ketua Pegawai Eksekutif HDC, Hairul Arifin Sahari berkata, jangkaan itu adalah dari segi konservatif memandangkan pengiraan itu bergantung kepada permintaan yang ditawarkan oleh pengguna Islam. Jelasnya lagi, semasa pandemik COVID-19 iaitu pada 2020 hingga 2021, industri halal telah mengalami gangguan rantaian bekalan yang membuatkan Malaysia tidak dapat berdagang dengan negara lain. Namun, kapasiti dan keupayaan industri halal domestik untuk menghasilkan produk bernilai tinggi akan ditingkatkan ke arah menjadi industri lebih berdaya saing dan inklusif. Selangor dijangka meraih lonjakan ekonomi ketara tahun ini apabila berjaya mencapai 45% daripada sasaran perolehan negeri pada suku pertama 2023. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata,
Dalam tempoh tersebut, negeri penyumbang keluaran dalam negara kasar KDNK, negara terbesar itu, memperoleh RM893.11 juta. Dalam pada itu, beliau yakin pencapaian ekonomi Selangor itu diteruskan lagi pada minggu dan bulan akan datang. Amiruddin turut memaklumkan bahawa perolehan tersebut membolehkan kerajaan negeri memberikan insentif khas kepada kaki tangan awam persekutuan yang berkhidmat di Selangor sebanyak RM200. Kita ke berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS meletakkan sasaran 40 pingat emas tanpa sebarang kedudukan keseluruhan spesifik buat kontijen Malaysia ke Sukan SEA 2023 di Kemboja yang akan membuka tirai rasmi pada 5 Mei. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh percaya sasaran 40 pingat emas, 37 pingat perak dan 64 pingat gangsa sebagai realistik selepas meneliti keupayaan barisan atlet yang dihantar dengan sebahagian besar mereka adalah pertama kali bersaing di tamasya sukan antarabangsa. Beliau menegaskan bahawa kedudukan keseluruhan bukanlah keutamaan masa kini kerana apa yang penting sasaran awal berjaya direalisasikan selain objektif memberi pendedahan kepada atlet berjaya dicapai. Seramai 927 kontijen Malaysia melibatkan 676 atlet dan 251 pegawai sertai barisan kejurulatihan akan berlepas ke Kemboja pada tamasya Sukan SEA 2023. Nur Dabita Sabri bakal memburu pingat emas Olimpik Paris 2024 sebagai seorang isteri selepas menamatkan zaman bujang dengan pelawak dan pelakon Muhammad Aizal Ahmad Nazri atau lebih dikenali sebagai Gigi Jumaat lalu. Nur Dabita yang merupakan anggota penting projek Road to Gold RTG dan antara prospek untuk memburu emas pertama Malaysia di Olimpik bernikah dengan Gigi Masin 33 tahun secara tertutup. Menurut Gigi, dia tidak berniat untuk merahsiakan pernikahannya dengan bintang terjun negara itu. Namun keputusan tersebut terpaksa dilakukan demi menjaga amanah serta permintaan kedua-dua belah keluarga. Katanya dia mula rapat dengan atlet negara berusia 24 tahun itu selepas menjalani satu sesi fotografi tahun lalu. Malah kematangan dan dalam membuat keputusan dan ketegasan Dabita berjaya mencuri hatinya untuk menyunting wanita tersebut menjadi suri hidupnya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 2 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Pekerja.